Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, hari ni kita nak buat kesinambungan kepada kelas PKSS kita yang ke-13 itu pada 3 hari bulan 10. Ini aktiviti yang tertunda, means kita kena buat peraman pada 3 bulan 10 tadi sehinggalah hari ni, iaitu plant booster yang kita buat semasa PKSS 13. So rakan-rakan yang ataupun peserta semasa bengkel tersebut dah tahulah apa ingredient yang ada dalam kita punya baldi ajaib ni. Sebab dah sebulan kat dalam ni. So hari ni dah hampir sebulan. Berapa hari? Hari ni 11 hari bulan kan. So sebulan seminggu lah. Okay. So kita tengok, kita buka apa yang ada. Tapi sebenarnya 2 minggu lepas kita pun dah buka. Kita dah kacaukan dia, ya. So minggu ketiga pun kita kacau seminggu sekali lah. So ni kita buka apa yang ada dekat dalam. Okay. Bau dia, bau dia wangi, bau-bau manis masam. Dia bukan berbau terlalu busuk macam dia najis ke, bukan. Sebab dia adalah ingredient daripada sayuran, ya. Ragi ada, molasses ada dan pelbagai lagi lah. Sayuran buah-buahan tu macam-macam yang ada. So semasa PKSS 13 kita ada ajarlah kepada rakan-rakan kita bagaimana nak buat plant booster ni. Apa tujuan plant booster tu pun kita dah kongsikan, ya. So nanti kita boleh tengok dekat kita punya caption, apa dia punya function. Okey. Ni kenapa dia jadi putih-putih ni, sebab dia ada microbe dia lah kat dalam ni. So kita tengok, kita kacaukan dia sikit apa yang ada kat dalam ni. So dia ada cecair yang telah yang telah diuraikan dari microbe kita. So dia akan jadi berwarna macam ni. So dia ada pelbagai, masih ada lagi dia punya hampas-hampas dia ni. Okey, kalau perasan ini yang sekeping-sekeping ni apa benda ni. Okey, kalau anda masih ingat, ini adalah apa dia tu? Ini adalah labu, ya. So ada labu. Okay, kita ada kangkung kat dalam ni, kita ada nanas, kita ada betik, pisang dan pelbagai lagi lah selain daripada sayur-sayuran. So yang ni kita nak tapiskan dia hari ni, kita nak dapatkan cecair ataupun pati dia. Okay, cara kegunaan dia, penggunaan dia lah. Bila kita dah tapis, kita dapat pati, kita hanya gunakan 5 ml sahaja bagi setiap liter air. Dan kita buat semburan kepada tanaman kita seminggu sekali. Dah memadai. Okay. Tetapi hampas ni tuan-tuan jangan buang. Okey, jangan buang. Kita boleh jadikan dia sebagai kompos. So boleh letak dekat bahagian-bahagian tanaman tuan-puan ataupun tanah sebagai kompos dia lah. Dia still ada mengandungi microbe yang baik lah untuk tujuan membantu kesuburan tanah dan sebagainya. Okey, kita nak tapis dia hari ni. So kita ada penapis. Okey, kita ada tong. So kita nak dapatkan cecair sahaja. Okay, so hampas nanti kita asingkan, kita tanam dekat pokok. Kita taburkan dekat bahagian-bahagian pokok kita lah. So sebelum tu kita kacaukan dia dulu lah. Okey, kita dah kacaukan dia beberapa kali bagi dia sebati. Sebab kita nak naikkan dia, nak bagi dia sebati lah. Kita nak buatkan cecair dia sekarang ni. So saya perlukan bantuan rakan saya pagi ni. Rafiq mana Rafiq? Okey. Kita akan tapiskan dia kat dalam kita punya bekas. Rafiq tidur. Rafiq tidur Sekarang pukul berapa Rafiq? Sekarang pukul 1.06 pagi. 1.06 pagi tau. Okay, sebab kita orang memang tak tidur lagi. Lepas tu ni, so kebetulan kita nak buat video ni sikit lah. Dia tak pakai mask Tak pakai mask. Okey, tolong pegang ni. Okey. Sebab kita pakai tong yang besar, so kita akan tuangkan dia lah. Hampas dia. So kita akan tapis beberapa kali. Kita nak dapatkan dia punya cecair sahaja. Okey. Kita biarkan dia sementara. Power ni tau.
Semua ada buat. Okey. Ha, Zoom. Mari. jom kita tengok apa ada kat sini. Kat hampas ni, yang sedia ada ni, kita akan nampak pelbagai bahan yang ada yang kita gunakan pada peringkat awal lah, untuk peraman dia. Okey, yang kita nampak kat sini adalah kulit telur. Sebab kita gunakan telur. Kulit telur, dia punya telur, isi telur tu semua kita masukkan. Okey, yang ini kita ada betik sebenarnya. Okey, yang ini kita ada labu. So yang macam daun ni adalah kangkung. Tu antaranya lah. Dan kita ada berapa lagi? Ni nenas. Kulit nenas sekali semua ada. Okey, dan ada beberapa lagi lah bahan-bahan yang kita akan gunakan selain daripada molasses, ragi, susu segar, belacan pun ada lah buat dalam ni. So kita gunakan bahan-bahan organik lah. Bahan-bahan yang kita boleh dapat, beberapa bahan dan ada nisbah dia lah. So yang itu nanti kita boleh share balik dekat bahagian kita punya info lah. Kalau nak cantik ataupun nak lebih lama pun baik. Tapi sekurang-kurangnya 1 bulan. Sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kita buat peraman. So kita akan dapatkan cecair dia lah. So bila kita buat simpanan cecair tersebut pun jangan tutup rapat. Sebab dia ada mikrohidup, takut nanti dia kembung meletup. Okay. So longgarkan penutup anda kalau simpan dalam botol tu. So ini kita biarkan sementara. Nak bagi, kita tengok bawah tu. Mari. So kita dapat cecair dia. Okay. Bagi letus sementara kat sini. So nanti kita dah boleh masukkan dalam botol dan kita boleh simpan dan gunakan dekat kita punya tanaman. Okey, yang ini adalah sebahagiannya kami ataupun saya dibantu oleh peserta-peserta BKSS yang lepas. Antaranya adalah Dr. Wani, Edi Syarman dan beberapa rakan lain yang ada dekat semasa bengkel tersebut. Bengkel yang lepas lah, pada bulan yang lepas. So yang ini So kalau tak jadi salahkan dia orang lah. tak boleh salahkan dia orang sebab saya yang ajar. Mesti jadi punya. Mesti jadi punya. Ini ada special untuk peserta-peserta BKSS 13. So mereka boleh dapatkan special rate untuk plan booster ni. Kalau peserta-peserta lain nak dapatkan plan booster ni, kita memang akan ada jual dia punya parti ni untuk kegunaan anda lah. So kegunaan dia adalah terhad. Walaupun kita buat dalam satu baldi tadi 20 liter, kita tidak akan dapat dia punya parti tu sehingga 20 liter pun. Okey, tadi kita dah tapis yang berasing dekat sini ataupun dia punya ampas dekat jaring besar. So kita nak haluskan dia lagi. Mungkin ada yang hampas-hampas tadi mengikut. So kita akan taburkan dalam penapis yang lebih halus lah. Okey. So kita ada satu bekas lain, kita dapatkan dia punya parti untuk kita kegunaan. Sebenarnya dah boleh pakai dah, tapi saya nak dapatkan lebih halus lagi. So ini tertinggal sebab tadi kita pakai jaring yang kasar. Kan? Ayam dah bunyi, sabar. Subuh sekejap lagi. From night kan? Okay, walaupun dia ada bernasing-nasing di kat sini. Okey, kita dah selesai buat tapisan kita punya plant booster ni. Yang lepas kita buat satu baldi penuh. Baldi ni bersamaan dengan lebih kurang 18 hingga 20 liter lah. 20 liter penuh saya buat. So bila kita tapiskan dia, ni selesai. Okey. Kita dapat hampas dia sebanyak ini. Berat juga ni. Okey, hampas dia sebanyak ni. Itu bekas. Jadi kita tak akan buang, kita akan jadikan dia kompos juga. Kita boleh campur dengan kita punya tanam sebagai tanah organik. So selepas kita buat tapisan yang kedua, masih ada benda asing dia yang ini, warna coklat ni. Yang ni pun kita boleh gunakan. Campur saja kat dalam bahagian air dan kita tuangkan kat bahagian tanah. So mikrob yang ni akan membantu penguraian di tanah kita lah. Dan parti dia yang kita dapat 2 tong ni sahaja. 2 tong ni sahaja. Yang ni tak penuh lah. So lebih kurang dalam 10 liter lah. Yang kita buat tadi 20 liter asalnya.
tong 20 liter dengan hampas dengan lebih bahan-bahan Yang ini kita tidak campur air yang banyak sebab ini semua daripada penguraian dia lah, daripada buah-buahan tadi, daripada molasses kita. Okey. Lebih kurang dalam 10 liter lah saya anggap macam tu lah. Saya anggap kita sambung sedikit lagi. Sambung sikit macam mana nak guna kita punya plant booster ni. Saya tetap tangan di atas. Oh, ini sedikit. Okey. Kita ada kita punya bidadari macam mana kita nak sukat lah. Sebab saya pakai tong 8 liter. Sebagai sprayer saya ada 8 liter. Okey, dia punya nisbah senang sahaja sebenarnya. Saya sarankan untuk 10 ml untuk 1 liter air. 10 ml saja untuk 1 liter air. So kita nak pakai 8 liter, so kita cari 80 ml. Okey, kita tengok sini kita punya pencagar ini bersama 60 ml. Saya cari 80 ml. Sebab saya pakai 8 liter. Okey. Tambah sikit lagi. Ni kalau tuan-tuan nak pakai 8 liter lah. Okey. Cukup. Okey, air kat dalam ni saya sarankan kalau boleh jangan guna air pipe directly. Kenapa? Sebab dia ada klorin. Kalau nak pakai, tuan-puan biarkan semalaman dulu air pipe tu. Bagi klorin turun, so tuan-puan boleh pakai air tersebut. Kalau ada air hujan, air bola lebih baik. Sebab kita ada mikrohidrat dalam ni. Okay? Kita cara penggunaan dia. Cara penggunaan dia. Tadi kita dah masuk tongku spray kita. Okay. So plant booster ni boleh digunakan kepada semua jenis tumbuhan, sayuran, bunga, pokok hiasan, indoor plant dan sebagainya lah. Semua jenis, buah-buahan pun boleh. So kita spray dekat keseluruhan, keseluruhan pokok, terutama sekali bawah-bawah daun. Kalau dapat sampai ke akar ataupun bahagian tanah lebih baik. Sebab dia akan membantu tuan-puan punya pokok tu menyerap baja yang ada dalam tanah yang lebih baik daripada akar. Kalau itu dari tanah. Kalau hidroponik sembuh saja dekat bahagian pokok. Macam ni, sembuh saja. Lencunkan dia, orang kata lencunkan. So atas bawah. Okay. So tuan-puan akan dapat perubahan nanti dalam seminggu. So kita teruskan penggunaan dia seminggu sekali. Okay, lencunkan dia semua. Okay, terutama sekali bawah daun. Dan penggunaan dia, saya sarankan kalau nak spray, sila spray pada awal pagi ataupun lewat petang. Kalau awal pagi tu means kalau boleh sebelum pukul 10 pagi lah, sebelum panas. Kalau sekarang ni panas lebih awal, so sebelum 9 pagi. Kenapa? Sebab nanti waktu-waktu tu adalah waktu kita aktif lah. Kalau saya suka spray pada lewat petang, maksudnya lepas balik kerja, kadang-kadang malam. Sebab proses dia ataupun waktu sejuk tu panjang sikit lah. Panjang sedikit sehingga esok pagi. So besok pagi tak best, tak payah sembuh lagi lah. Okay. Okay. Sambungan kepada tadi, kita nak sembuhkan kita punya pokok hidroponik. Tadi pokok yang berbasuh. So hidroponik pun boleh. So ni pokok sawi pakcoy kita, pakcoy putih. So usia HST dia 1 minggu, 7 hari di sini lah. 7 hari. So ni sistem NFT. So kita sembuh lah. Semua bahagian ni pun seminggu sekali sebenarnya. Kita boleh untuk mempercepatkan pertumbuhan pokok ni. Ini kita panggil foliar lah. Foliar ni kita buat semburan. So sama juga lencunkan kepada semua bahagian atas, bawah, batang pokok. Cara semburan pun awal pagi lewat petang. Ini biasa yang saya buat lah. Tapi ni dah lewat malam. Pagi, start pagi dah ataupun lewat petang. Nak pergi ke awal pagi ni, pukul dah berapa 1:30 pagi. Hari ni doa memang
Okay, ini salah satu foliar organik, foliar organik yang kita buat, yang kita pada tanaman kita, sebab kita pun tak pakai racun serangga yang chemical lah. Serangga pun kita buat sendiri daripada peraman beberapa jenis herba dan sebagainya. So ini kita secara organik lah, kita membantu kita. Okay, kita tambah sikit. Jadi ada 8 coy sawi Jepun. Usia 7 hari juga SSP. Untuk semburan booster ni baru pertama kali. Okay, baru pertama kali. Yang minggu lepas kita hanya sembuh mol kangkung. Mol kangkung minggu lepas. Sebab dia baru anak aja. So bila kita boleh tuai ni dalam masa seminggu lebih ataupun 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi lah cantik. Kita dah boleh start tuai. Kalau kita tanam tanpa ada menggunakan foliar dan sebagainya, biasanya kena tunggu dalam 35 hari. Tapi kita boleh singkatkan baru kita buat semburan secara berkala. Semburan secara berkala. So kita boleh tuai dalam 25 hari ke 28 hari dah boleh tuai. So jimat seminggu. Okay, sebab pertumbuhan pokok akan nampak lebih cepat dan efisien lah. Okay, kita jumpa lagi akan datang. Right, saya nak teruskan dengan pokok-pokok lain ni. Dah alang-alang ni. Ini bukan racun tau. Ini bukan racun. Ini semburan. Semburan tanaman. Ya. Kita tak buat banyak, buat masa ni kita hanya buat satu tong. So siapa cepat dia dapat. Okey. Jumpa lagi di masa akan datang. Okey.